Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah bantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo. 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini kita akan buat live berkenaan dengan apa? Kita akan buat live berkenaan dengan macam manakah caranya untuk kempiskan perut yang buncit tanpa menggunakan sebarang, tanpa exercise. Tanpa exercise, tanpa benda yang pelik-pelik. Tapi saya nak tanya dulu dekat sini, boleh tak komen? Hai Puan Nur Hayati Yub Hamzah, apa khabar semua yang ada kat sini? Saya harap semua kat sini berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. So saya harap juga apa yang saya nak share pada hari ini akan memberi sedikit sebanyak tentang bagaimanakah caranya untuk kita menjadi lebih, badan jadi lebih sihat. Okay, so siapa dekat sini yang dah ready untuk saya bercakap tentang topik ini, boleh tak komen sikit? Boleh tak juga komen dekat sini siapa yang dah lama tak tengok saya buat live? Siapa yang baru kali pertama tengok saya buat live? Siapa yang maybe dah banyak kali tengok saya buat live? Waalaikumsalam Puan Izan Cookies. Waalaikumsalam Puan Asmah Muhammad. Saya harap semua berada di dalam keadaan sihat walafiat. Saya harap you all tekan button share sebab saya yakin, saya sangat gila percaya apa yang kita akan share pada pagi ini akan memberi manfaat kepada ramai gila orang, especially mereka yang nak berada di dalam keadaan yang lebih sihat daripada sebelum ni. Mungkin yang akan jadi sihat kepada yang akan jadi sihat lepas ni adalah mereka yang di kalangan family kita. Maybe sebabkan kita tekan button share tu, ramai orang yang dah dapat manfaat. Ramai orang yang dapat manfaat daripada hasil sharing you all juga. InsyaAllah saya sangat-sangat percaya kepada sebaik-baik manusia lah manusia yang memberi manfaat kepada lebih ramai lagi manusia yang lain. Alright, so siapa yang dah ready tu boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love sebab saya nak tahu berapa ramai agaknya dekat sini yang dah ready dengan topik yang akan saya sampaikan pada pagi ini. Alright, so tapi tengok sikit siapa yang dekat sini, boleh tak? Alright, so Alhamdulillah. Apa khabar semua? Hai semua, okay. So now, hari ni kita, Waalaikumsalam, selamat pagi Puan Shima Hashima. Alright, so saya nak share 5 cara bagaimanakah caranya untuk kempiskan perut. Cara nak kempiskan perut tanpa exercise. Sebab saya yakin topik pasal nak exercise ni macam hangat diperbincangkan di kalangan student-student kami. Sebabkan mereka rasa macam aku ni tak ada masa nak exercise. Kerja daripada pukul 9 pagi ke 9 pagi esoknya. Dah celah bila nak exercise. Waalaikumsalam Kak Zahara, apa khabar semua? Hai. Okay, so saya rasa macam topik ini saya rasa macam agak penting untuk saya sampaikan supaya siapa yang mendengar live ni daripada mula sampai ke habis dan dapat grab ke 5 tips ni, insya-Allah akan dapat sesuatu daripada apa yang kita nak share ni. Boleh ke boleh tolong tekan button share supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada hasil sharing kita. Okay, dah ready? Waalaikumsalam Puan Azian Afa. Alright, so now siapa yang dah ready boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love kepada mereka yang dah ready tu? Okay, saya nak share ni 5 benda ni adalah berdasarkan, okay, apa benda ni? Saya share ni adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri yang dah membantu lebih daripada 200 orang. Tapi sebelum tu boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya ialah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah pun membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan saya gunakan ini sebagai satu pengalaman saya untuk saya share kepada lebih ramai lagi orang yang ada dekat sini, supaya mereka yang menonton live video saya pada pagi ini, kalau boleh kita boleh bercakap bersembang supaya saya tahu sejauh mana anda faham apa yang saya cuba sampaikan. Dan saya cuba seboleh-bolehnya nak pastikan semua orang yang ada dekat sini supaya dapat sesuatu daripada hasil sharing saya. Dan that's why
please tekan button share supaya lebih ramai lagi orang dekat luar sana akan dapat manfaat daripada sharing yang saya sedang buat sekarang. Waalaikumsalam Puan Siti Ahmad. Tuan Putra Yasir dah ready. Alright, siapa lagi? Puan Azian Afar dah ready. Alhamdulillah, so ramai yang dah ready kan? Okay, so kepada mereka yang sedang menonton saya dekat mana-mana platform di luar sana, saya suggest untuk berada di dalam Facebook page Syaikh, supaya setiap kali you all comment, you all like, saya akan nampak apakah sebenarnya yang korang komenkan itu. Alright, morning Munirah Bashri. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang dah share Facebook live saya. Okay, now saya nak share sikit. Yang pertama, apakah dia? Waalaikumsalam Puan Noraini Abdul Karim. Nama bapa kita sama lah. Nama saya pun Syah AK tu stands for Abdul Karim. Bukannya aku kurus. Dah kenapa? Aku memang dah kurus dah pun. Okay, now yang pertama sekali adalah makan. Makan. Waalaikumsalam Tuan Muhammad Amin Syah Amin. Okay, apa tadi? Yang pertama tadi adalah memakan makanan mengikut keperluan kalori seharian kita. Okay, bukan itu saja. Makan mengikut keperluan kalori itu secara generally akan membakar lemak kita. Tetapi selain daripada itu juga, kita haruslah memakan makanan yang mempunyai fiber yang tinggi, yang mempunyai glycemic index yang rendah, supaya badan kita dan hormon insulin kita akan berinteraksi dengan baik, dan pada masa yang sama ianya akan membakar lemak kita dan secara langsung ianya akan mengecilkan pinggang kita. So that's why student-student saya yang mengikuti follow program yang kita buat, mereka secara tak langsung dapat mengecilkan badan mereka daripada dulunya saiz XXL kepada saiz S dalam masa 2 ke 3 bulan macam tu. Hanya dengan mengikuti program, hanya memahami cara yang saya ajar kepada mereka, dan mereka juga Alhamdulillah telah pun menjadikan family mereka pun jadi lebih sihat. Seperti ada beberapa orang student-student saya yang telah me-apply knowledge yang telah dia belajar bersama dengan kami dalam Batak Fitness ni, kemudian terus Alhamdulillah menjadi lebih sihat, menjadikan family mereka lebih sihat, kurang kencing manis, bacaan gula dalam darah mereka, dan bacaan tekanan darah tinggi mereka pun menjadi lebih normal. Hanya dengan apa tahu? Hanya dengan follow meal plan yang diajar serta mengajar basic foundation yang telah saya ajar kepada mereka. So far boleh faham tak? Makan mengikut keperluan kalori. Hai, okay, saya nak baca komen. Hai. Pertama, makan mengikut keperluan kalori, itu yang pertama. Kedua, makan makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. Ketiga pula adalah makan makanan yang mengandungi glycemic index yang rendah, dan juga tambah sikit protein yang tinggi, tambah lagi sikit sumber dietary fat yang sihat. 5 benda ni makan. Pasal makan je banyak pula bunyi menatang ni kan. Diam sikit boleh? Okay, now so far boleh follow tak? Saya ulang balik kelima benda tu. Pertama sekali adalah makan makanan mengikut keperluan kalori kita. Itu yang pertama. Kedua, ambil makanan yang mempunyai glycemic index yang rendah, iaitu GI yang rendah. Ketiga, mengambil makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. Alright. Yang keempat adalah ambil protein yang tinggi. Dan kelima adalah dietary fat yang tinggi juga. Okay, contoh fiber yang tinggi macam brown rice. Okay, brown rice, roti wholemeal, itu adalah makanan-makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. Selain daripada itu juga, kami dalam Batak Fitness pun ada menyediakan makanan, iaitu superfood. Ianya mengandungi fiber yang tinggi juga. Satu sudu besar mengandungi 40% fiber, membantu kita. Pertamanya, selain dapat membantu kita rasa kenyang lebih lama, ia juga akan dapat membantu kita rasa rasa kenyang lebih lama dan memudahkan perlawasan. Dan secara tak langsung ianya akan membantu kita mengecilkan pinggang kita. So, saya nak baca sikit komen. Puan Shima Imam, morning coach, semangat pagi. Semangat pagi. Alright, Puan Nurul Syafain, fiber yang tinggi contohnya macam tadi, brown rice, roti wholemeal, buah apple. Yang kelima apa? Yang kelima tu dietary fat yang tinggi. Nanti saya akan sentuh pasal dietary fat yang tinggi tu
Right, lagi Puan Azian Afaf faham. Munirah Bashri faham. Okay. Izrin Irin. Waalaikumsalam. Morning, apa khabar Puan Izrin Irin? Hai. Nur Syafa'in, Ahmad Syukri. Hai. Okay, now itu adalah dua benda. Itu adalah yang pertama tadi tu terpecah kepada 5 bahagian. Saya ulang balik semula supaya semua akan dapat sempat capture topik yang saya cuba sampaikan sekali ni. Saya harap you all cuba dengar baik-baik. Yang pertama adalah memakan makanan yang mengandungi GI yang rendah. Okay, GI rendah pun contoh GI yang tinggi macam gula. Okay, gula macam donat, okay, macam kek, macam biskut raya, benda tu macam air manis, macam air sirap, itu adalah GI yang tinggi. Gantikan dia dengan GI yang rendah. Contohnya macam roti wholemeal tadi, brown rice tadi, sayur-sayuran, apa tadi, buah-buahan tertentu, bukan semua buah-buahan yang macam GI yang rendah ni, macam buah apple, macam buah oren, macam buah apa lagi macam buah apple lah mostly, buah mangga, betul. Pisang dia medium sikit, GI yang medium, dia akan membantu juga, tapi saya better prefer turunkan GI yang rendah. Boleh Google makanan yang mempunyai GI yang rendah. So apakah makanan-makanan itu? Kebanyakannya adalah roti, benda-benda yang bergandum, yang mempunyai fiber yang tinggi juga pun mostly yang mengandungi GI yang rendah juga. Okay, itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga, protein yang tinggi. Of course, protein tu bukan proses protein macam nugget, hotdog dan sebagainya, tapi lebih kepada protein macam chicken breast, ikan, daging yang tak ada lemak. Protein yang tinggi. Pertama, kedua. Yang kelima tadi tu adalah mengambil dietary fat yang bagus. Contoh dietary fat yang bagus macam ikan salmon. Okay, contohnya macam susu pun ada juga, macam kacang, right? Macam kalau pakai minyak olive oil ataupun minyak kelapa yang mengandungi MCT, memang akan bantu kita mengecilkan pinggang kita dalam masa yang sekejap. Tapi tanpa itu semua, kita pun kena faham. Kita kena faham bahawasanya tanpa memakan makanan yang berkalori mengikut keperluan kita, insya-Allah memang takkan jadi apa-apa pun. So that's why kita kena faham the root cause kepada kegemukan adalah memakan makanan yang berkalori tinggi ataupun memakan makanan lebih daripada keperluan kalori kita. So that's why mereka yang ada masalah kegemukan bukan sebab diorang makan banyak je. Diorang mungkin makan sikit, tapi kalori dalam makanan yang diorang makan sikit tu yang menjadikan mereka gemuk. So kebanyakan daripada student-student saya yang pernah bersama dengan saya, mereka melakukan meal plan bersama dengan saya lihat dan saya dapati mereka memakan makanan yang sikit, walaupun sikit tapi berkalori sangat tinggi, yang menyebabkan mereka ada masalah kegemukan, dan di samping itu ada juga masalah bentuk badan yang kesian, yang mengkesiankan. So that's why faham benda ni betul-betul, insya-Allah akan membantu kita. Saya nak baca sikit komen. Semangat nak dengar. Selalu nak turunkan berat badan tapi tak berjaya walaupun kontrol makan, tapi mungkin kadar metabolisme dah rendah kot. Saya tinggi 164 cm, berat 75 kilo, turun lambat, naik cepat. Tu yang fras ni. Okey, tak apa. Maybe ada kaitan, bukan masalah metabolisme. Sebab metabolisme kita boleh adjust. Waalaikumsalam Puan Nurul Ikin. Kita boleh adjust metabolisme kita untuk meningkatkan. Waalaikumsalam Tuan Hairul Niza. Alright. Kita boleh meningkatkan kita punya metabolisme. Ada banyak cara. Ada banyak gila cara untuk meningkatkan metabolisme. Bagi saya, even student saya yang berusia 54 tahun pun berjaya turunkan berat dia dalam 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Kalau katakan mereka yang berusia 54 tahun berjaya turunkan berat badan dalam 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Ini kan pula puan-puan ataupun tuan-tuan yang ada dekat sini yang pastinya boleh turunkan berat badan lebih cepat dan lebih mudah lagi berbanding dengan student saya yang berusia yang sebegitu. Right. Okay, now. So, saya amalkan makan chia seed, so far kenyang berpanjangan, memang nampak result, and minum air banyak. So, Alhamdulillah kepada Puan Munirah Bashri dah jumpa solution dia. So, as long as you see the solution, that's fine. Kalau tak jumpa solution tu memang sedih lah kisah dia. So, now,
Betul ke banyak duduk lepas makan boleh buat pinggang dan punggung jadi besar atau lebar? Banyak duduk tu boleh jadi banyak duduk dalam tempoh jangka masa yang lama. Alright, jangka masa yang lama tu maksudnya mungkin lepas makan tu kita duduk berjam-jam tengok depan TV. Sebab depan TV tu yang akan menyebabkan kita rasa distracted and nak stay lama dekat situ. Jadi macam saya sarankan, sekiranya you all nak dapat turunkan berat dengan lebih sihat, bergerak lebih lah supaya kita akan dapat membakar banyak lagi kalori dekat luasan, membakar lagi kalori lah kan. So far boleh faham tak point saya yang pertama tadi? Saya ulang balik semula. Siapa yang nak saya ulang balik semula, boleh tak komen nak saya ulang balik semula. Sebab saya nak pastikan setiap seorang yang sedang menonton saya ni daripada mula live saya ni akan dapat sesuatu daripada sharing yang saya berikan. Ataupun you all nak saya share point yang kedua, ataupun you nak saya ulang balik point yang pertama. Saya nak tahu mana satu yang you all nak. Alright, so tahniah kepada siapa tu nama dia? Puan Munirah Bashri. Alhamdulillah. So yang dah faham. Siapa lagi yang, siapa boleh komen lagi? Alright. So that's why saya minta you all tekan button share supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing saya. Ada permintaan untuk saya ulang. Siapa lagi nak saya ulang boleh tak komen nak saya ulang. Alright. Hai Puan Nur Azira Ahmad Khodri. So kepada mereka yang sedang menonton saya dekat mana-mana platform di luar sana, saya sarankan untuk berada di dalam Facebook page Syah AK. Sebab setiap kali you komen, setiap kali saya nampak you like dan sebagainya, saya akan nampak. Dan saya boleh sebut macam ni. Puan Izan Cookies komen nak ulang semula, Kak Asmah nak ulang, nak buat point yang kedua. Puan Azian minta saya ulang semula. Okey, saya ulang semula. Yang pertama sekali ulang ringkas point yang pertama. Okey, so saya ulang ringkas Yang pertama sekali adalah dengan jaga pemakanan yang betul. Itu adalah punca utama bagaimana pinggang kita boleh ramping semula seperti anak dara yang baru lepas ambil keputusan SPM. Itu dia. Makan makanan yang mengikut keperluan kalori pertama. Itu yang pertama. Kedua pula, mengambil makanan yang mengandungi GI yang rendah, GI yang rendah. Kemudian mengambil fiber yang tinggi. Keempat pula, mengambil protein yang tinggi. Dan yang terakhir sekali, mengambil dietary fat ataupun mengambil dietary fat yang sihat, yang tinggi juga. Dianya akan membantu secara tak langsung kita akan jadi lebih ramping daripada yang sekarang ni. Alright, so that's why kadang-kadang bila tengok saya punya student, diorang mungkin tak turun banyak sangat, tapi diorang punya pinggang diorang dah start mengecil. Daripada dulu mungkin pakai 34, size 34 dan dalam masa seminggu ke 2 minggu dah turun sampai ke 31 ke 30. So macam cara macam itulah sebenarnya kita namakan sebagai fat loss program. So fat loss program tu kita jadikan lemak kita tu sebagai sumber tenaga, dan secara tak langsung lemak kita tu akan terbakar dan akan mengecut, dan pengecutan lemak itulah yang akan menampakkan perut kita semakin ramping. So that's why sebenarnya, alright, itulah yang menjadikan kita punya student berjaya. Macam Kak Asmah, saya tak ada gambar Kak Asmah dekat sini. Kalau boleh dapat gambar Kak Asmah jap, nak message jap saya punya wife jap. So Kak Asmah, dia dulu size dia triple XL dan dah berjaya pakai triple XL dah berjaya pakai baju size M. Right. So nanti saya tunjuk gambar Kak Asmah. Siapa nak tengok gambar Kak Asmah sebelum bersama program dalam program Titanium dan selepas beberapa bulan dalam Titanium, boleh tak komen nak tengok tak gambar Kak Asmah? Kak Asmah nak minta permission nak tunjuk gambar Kak Asmah nanti, okey? Alright, siapa nak tengok boleh tak komen nak tengok. Nanti saya nak tunjukkan gambar Kak Asmah. Memang obvious gila yang menunjukkan Kak Asmah tu berjaya menurunkan berat badan dan berjaya mengecilkan badan Kak Asmah ke saiz yang lebih kecil daripada biasa. Okay, now. Alright, so saya masukkan point yang kedua. Boleh tak saya masukkan point yang kedua? Kalau dah ready untuk point yang kedua, boleh tak komen dah ready nak tengok, nak dengar point yang kedua ni. Dalam masa 2 bulan je coach. Minta maaf, dalam masa 2 bulan. Alright, 2 bulan je kot. Korang 2 bulan berapa saiz turun?
Saya minta maaf kat Kak Asmah sebabkan baju dia terpaksa beli semua sekali. Daripada atas ke bawah kena beli semua balik sebabkan dah kalau pakai baju lama tu nampak macam kelakar kan. Kejap tengah mencari gambar. Alright. Nak tunjuk sikit gambar Kak Asmah ni. Alright, kepada mereka. Siapa yang nak tengok tu boleh tak komen nak tengok sikit. Alright, siapa yang nak tengok tu boleh tak komen nak tengok. Saya nak tunjuk gambar Kak Asmah dalam lepas dah cukup orang kata nak tengok. Tak nak tengok tak payah tunjuk. Right. So, dah ready ke nak tengok ni? Jangan nantikan korang dah tengok, korang terus terkejut. Terkejut dan jangan sampai tercekik pula. Kita nak tunjuk ni tujuan kita sebab kita nak showcase kita punya student yang telah berjaya bersama dengan kita dan dah berjaya mendapatkan tahap kesihatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya nak bagi tahu juga Kak Asmah ni dulu dengan saya, dia merupakan pesakit darah tinggi dan lepas dah bersama dengan kita selama sebulan, normal terus. Ada juga student kita yang ada masalah kencing manis, dulu dalam bacaan 23, dalam masa sebulan, normal terus. So that's why, kepada mereka yang mungkin nak tengok ni, tengok sekarang saya nak tunjuk. Alhamdulillah, saya harap korang boleh tengok dan dalam keadaan yang lebih terbuka mindanya. Okay, now, ini gambar Kak Asmah kita. Nak tunjuk gambar Kak Asmah sekejap. Okay, ini gambar Kak Asmah sebelum dengan Batak Fitness, sebelum dalam program Titanium. Okay, dalam masa sebulan setengah macam tu kot kan Kak Asmah kan? 2 bulan. Ni Kak Asmah sekarang. Siap boleh cekak pinggang lagi. Siapa sini berani yang ada masalah berat badan, yang ada masalah kebuncitan, ambil gambar cekak pinggang? Siapa berani? Bagi tahu. Kalau katakan itu macam Syari Al-Haddad, ambil gambar cekak pinggang sampai menjerut macam tu, itu lain cerita. Tapi inilah Kak Asmah dulu, inilah Kak Asmah sekarang. Nampak tak perbezaan yang sangat gila ketara? Waalaikumsalam Puan Aziz Idayu. Kak Asmah dulu ni, Kak Asmah sekarang dalam masa 2 bulan. Boleh tanya kepada Kak Asmah Muhammad kat sini, apakah rahsia dia, dan pasti rahsia dia akan sebut Titanium. Alright. Bukan ambil produk, bukannya ambil apa-apa minum jus yang tertentu yang menyebabkan dia berjaya dapat turun macam tu. Malah sebenarnya hanya dengan ilmu sahaja. Sebenarnya dengan ilmu sahaja kita akan berjaya dapat perubahan yang sangat gila ketara sekiranya kita follow setiap apa yang diajar. Alright, so macam terinspire tak? Terinspirasi tak? Puan Tuan Hairul Niza pun nak tengok juga. Puan Hairul Niza kot. Alright. So gambar yang seterusnya saya nak tunjuk gambar sikit. Last gambar kedua adalah gambar ni Ini adalah gambar juga, gambar daripada student saya daripada Penang. Dulu berat dia 103 kilo. 103 kilo dan sekarang ni berat dia 93 kilo. 103 kilo, 93 kilo. Dulu gambar dia nampaklah muka dia macam sangat-sangat sakit kot. So, student saya ni, dia ada masalah kencing manis dan darah tinggi dan pernah masuk hospital sebabkan keadaan kesihatan dia yang begitu mengerunkan. So, lepas dah keluar seminggu dalam hospital, dia terus kontak kami dan ini adalah hasil dia. Hasil dia, dia berjaya turunkan daripada 103 kilo kepada 93 kilo. Nampak tak perut dia macam mana? Kedalam sikit berbanding dengan sebelum ini. Nampak tak? So that's why kalau katakan kita follow cara fat loss yang betul, inilah result kita. Dan bukan setakat ini sahaja result kita, tekanan darah tinggi akan jadi normal. Bacaan gula di dalam darah ataupun kencing manis pun akan menjadi lebih sihat sekiranya follow pemakanan yang betul, follow exercise yang betul. Dan topik kita pada hari ini adalah 5 cara macam mana nak kempiskan perut buncit tu tanpa exercise. Dan saya baru je masuk poin yang pertama. Dan poin yang pertama inilah yang represent formula 613 yang saya amalkan kepada student-student saya, yang menjadikan mereka berjaya turunkan berat badan walaupun tanpa exercise. Dan of course, sekiranya diselitkan dengan exercise akan nampak lebih ketara lagi result mereka. So that's why
Please tekan button share supaya mereka yang ada masalah kebuncitan, mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi, mereka yang ada masalah gula, masalah kencing manis tu akan jadi lebih sihat hanya dengan menonton video live ini sahaja. Dan saya nak bercakap dengan mereka juga yang ada masalah. So Puan Asimah binti Adnan, akak ni kalau tak dapat kurus pun tak apa, yang penting penyakit darah tinggi dan kencing sihat. Okey, tak apa. Kontak kita punya wakil-wakil di negeri masing-masing. Kontak kita punya stokis dan ejen. Kalau tak pasti boleh kontak nombor telefon yang saya dah letak di ruangan pin komen tu, supaya kita akan dapat bercakap dan kita akan dapat, kita akan dapat berinteraksi bersama-sama supaya kami dapat bantu puan. Kami akan dapat bantu sesiapa lagi yang ada masalah yang saya sebutkan ni supaya mereka jadi lebih sihat, supaya kita ni sebagai umat Islam akan berjaya, akan menjadi lebih sihat dan akan menjadi perintis kepada nation yang lebih berjaya berbanding dengan negara-negara dekat luar sana. Saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah share Facebook Live ni. Saya harap, saya doakan mereka yang dah share Facebook Live ni akan mendapat keberkatan sepanjang hari ini dan hari-hari akan datang, disebabkan usaha kita untuk membantu orang lain untuk jadi lebih sihat, sesihat kita yang sedang menonton live ni, insyaAllah. So now, itu adalah poin saya yang pertama. Siapa dah ready untuk untuk dengar poin yang kedua, boleh tak komen dah ready untuk dengar poin yang kedua. Alright. Poin yang kedua saya adalah, ini adalah lebih praktikal sikit. Mungkin cerita pasal apa tadi? Cerita pasal makan tu macam terlalu kabur-kabur lagi kan. Sebab cerita pasal makanan ni memang lain orang, lain keperluan mereka. So that's why saya tak nak cerita terlalu detail sangat. Sebab kalau saya cerita terlalu detail, mungkin saya akan cover untuk sesetengah individu, tapi saya takkan dapat cover untuk sesetengah individu yang lain. Sebab kalau salah cara follow makanan, memang akan naik berat badan. Of course, itulah satu benda yang tipikal. Apa yang saya makan berbanding dengan apa yang you all makan. Kalau katakan you all makan apa yang saya makan, mungkin korang akan jadi gemuk. Macam tu. So, poin dia kat sini adalah, dah ready untuk dengar poin yang kedua. Siapa lagi yang dah ready untuk dengar poin yang kedua, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak bagi saya like? Komen siapa yang dah ready untuk dengar poin saya yang kedua. Dah setengah jam baru nak masuk poin yang kedua. Dah kenapa? Itulah dia. Rasa macam tak nak bagi 5. Nak bagi 3 je boleh tak? Nak minta diskaun bagi 3 je. Korang nak 3 ke nak 5? Ke dah? Ke ni je? Alright, so dah ready Alright, dah ready. So saya nak bagi tahu yang kedua pula. Yang ni adalah lebih praktikal sikit. Cara dia macam mana? Setiap kali pergerakan, setiap kali pergerakan, ni dah masuk poin yang kedua Setiap kali pergerakan saya memang suggest kita semua untuk buat macam kita nak kena tumbuk kat perut. Siapa pula nak tumbuk perut kita kan? Kenapa ada domestic violence ke apa tengah PKP ni? Bukan. Maksud saya begini, kita cuba buat macam bab kata orang putih brace the core, ataupun bab kata orang Melayu dia mengeraskan perut kita. Mengeraskan perut kita seolah-olah macam ada orang nak tumbuk perut kita. So that's why bila kita buat macam tu, setiap kali kita nak bangun daripada duduk, kita nak bangun daripada katil, kita nak berdiri, kita nak berjalan contohnya kan. Kita nak mengangkat barang daripada lantai ke atas, kita nak mengangkat barang daripada rak atas tu ke bawah. Cuba keraskan perut kita sepanjang pergerakan tersebut, sebab ianya akan menguatkan otot di perut kita. Muscle dekat perut kita untuk stabilizekan badan kita supaya tak terjatuh. Faham tak? So, saya bukan cerita pasal exercise ni. Saya bukan cerita pasal exercise. Alright. Saya cerita pasal apa? Saya cerita pasal benda yang praktikal. Contohnya, kita setiap hari kita duduk dan kita nak bangun. So, cara nak bangun macam mana? Keraskan perut kita. Macam ada orang nak tumbuk perut kita. So, itu akan membantu kita secara tidak langsung untuk menguatkan muscle dekat perut kita. Itu kalau nak bangkit daripada duduk. Kalau nak duduk pula daripada berdiri pun kan, pun boleh juga keraskan perut kita supaya apa? Supaya
kita punya muscle tu akan kuat. So kita buat juga benda tu selain daripada nak bangun duduk, nak bangun daripada katil, nak baring, nak mengangkat barang daripada lantai, nak mengangkat barang daripada atas meja ke, atau nak mengangkat barang daripada rak-rak ke, itu memang akan membantu kita secara tak langsung untuk menguatkan muscle dekat perut kita. So bila kita berjaya menguatkan muscle dekat perut kita memang terpaksa untuk dikecilkan. Kenapa? Sebabkan kita dah berjaya fulfill. Kita dah berjaya fulfill, bahasa Melayu apa? Fulfill. Kita dah berjaya fulfill kita function perut kita. Kita dah berjaya memenuhi fungsi utama perut kita. Bukannya fungsi utama perut kita untuk pencernaan saja, tak. Pencernaan tu berlaku di dalam perut, tetapi di luar bahagian perut tu ada banyak muscle dan ada banyak lemak. So kita nak menguatkan muscle dekat perut kita dengan cara macam itulah. Keraskan perut kita setiap kali pergerakan, berlari, berjalan contohnya, bergerak ke, whatever ke kan. Bila nak bangun daripada duduk ke, nak baring ke, nak duduk ke, nak ambil barang daripada mana-mana ke kan. Keraskan perut kita. Efek sebenarnya itu adalah key elemen penting bagaimana seorang bodybuilder boleh mengecilkan, boleh menguatkan muscle dekat perut kita, dan secara tak langsung sekiranya ianya berlaku secara berterusan ditambah pula dengan beberapa lagi aktiviti-aktiviti lain, insya-Allah nak dapat six pack tu tak susah, senang je. Macam siapa sini nak six pack? Boleh tak komen nak tak six pack? Untuk perempuan mungkin takut six pack, alamak tak nak six pack lah, tak nak six pack lah. Bukan six pack perempuan, tak. Maksudnya dapat kempiskan perut lah kan. So that's why dapat slim. Siapa sini nak kembali remaja semula seperti anak dara masa nak ambil SPM dulu? Buat cara macam ni. Waalaikumsalam Cik Ta yang melecun di Malaya sekarang. So alright, so terima kasih kepada mereka yang dah tag kawan-kawan, dah tag saudara mara semua. Saya harap mereka yang menonton ni akan dapat manfaat daripada hasil sharing yang kami sedang lakukan sekarang. Alright, so bak kata Puan Faikah Nazmi, kalau perempuan six pack pelik. Kalau perempuan six pack pelik, jangan risau. Perempuan punya six pack tak macam obvious macam lelaki, insya-Allah. Perempuan akan nampak lebih slim, akan nampaklah bentuk-bentuk muscle yang cantik sikit supaya apa tahu? Supaya kita akan rasa puas hati setiap kali kita tengok dekat depan cermin. Kenapa tahu? Sebab masalah kita ni stres daripada pagi sampai ke malam. Tengok depan cermin pun dah stres. Dah kenapa? So that's why lah saya cuba nak create satu situation. Setiap kali you all tengok diri korang sendiri dekat depan cermin, alright, korang just berdiri dekat depan cermin pun akan dapat berjaya meningkatkan keyakinan kita pada hari itu. Sebab rasa keyakinan tu yang ramai orang Malaysia tak ada. Sebab ini kajian telah dilakukan kepada pekerja-pekerja yang datang interview. Kebanyakan mereka yang datang interview, especially mereka yang ada masalah berat badan, mereka rasa macam kurang keyakinan sikit untuk pursue dream dorang, untuk meneruskan impian dorang untuk berjaya dekat company tersebut sebabkan kurang rasa keyakinan. So that's why rasa keyakinan tu kita boleh pupuk dengan cara macam mana? Dengan cara yang kita boleh kawal, dengan cara kita boleh kontrol, iaitu dengan cara menjadikan badan kita lebih slim, menjadikan badan kita lebih lebih cantik kan. So saya tengah nak ajar macam mana nak kempiskan perut tanpa exercise dengan cara mudah, 5 cara. Saya dah share 2 cara dah. Saya nak share lagi 3 benda lagi. Now saya nak baca komen sekejap, boleh tak nak baca komen? Alright. Kalau perempuan six pack pelik, jangan risau. Takkan dapat macam lelaki punya. Okay. Kak Asmah nak sangat tapi boleh jadi 6 pack. Tapi tak boleh. Okay, tak apa. Nanti share cara kecilkan peha boleh. Peha dah macam gajah. Siapa yang nak saya share topik pasal peha ni, boleh tak like komen Puan Faikah Nazmi dekat atas-atas sikit. Alright, saya kalau katakan cukup 10 like, saya akan buat topik tu pasal ni malam ni nanti insya-Allah. Alright, six pack tu yang cun body, bak kata Puan Izan Cookies. Alright, so baca sikit Puan Asimah, dia komen, Tuan, boleh akak tanya kenapa kalau akak banyak bergerak, badan akak akan jadi menggigil macam orang kelaparan sedangkan akak dah makan dan tak lapar? Kenapa Banyak sebab kot kak. Rasa banyak sebab. Kemungkinan tengok pula Puan Asimah punya tahap metabolisme.
Alright, biasanya macam ni dia jadi kalau katakan ada masalah dengan metabolisme yang terlalu tinggi. Boleh jadi sebabkan dia minum kopi ke, minum makan makanan yang mengandungi thermogenic effect yang terlalu tinggi. Mungkin juga boleh jadi sebab ada masalah kencing manis. Saya tak tahulah, insya-Allah tak ada macam tu kan. Mungkin juga ada masalah kenapa banyak bergerak akan jadi menggigil. Tapi saya rasa better tanya doktor lah kot kan. Better tanya doktor lah. Saya pun tak berani nak cakap. Kang kata Kang risau pula saya kan. Tanya doktor Kak. Tanya doktor apakah cerita dia. Sebab saya pun nak jawab banyak sangat benda yang tak pasti dekat sini. Sebab terlalu ambiguous, terlalu tak terang. Dia punya simptom yang diberikan oleh Puan Asimah binti Adnan. Waalaikumsalam Puan Sanisa Sani. Apa khabar? Kita punya Iron Lady. Alright. So now, dah ready tak yang ketiga? Siapa yang dah ready yang ketiga, boleh tak komen yang dah ready yang ketiga. Dan again, saya sarankan kepada mereka yang sedang menonton saya dekat mana-mana platform dekat luar sana, di dalam Facebook group ke, dekat dalam Facebook mana-mana personal ke, untuk berada di dalam Facebook page IK, tekan button follow, tekan button like, supaya setiap kali saya buat live, you all akan dapat notification. InsyaAllah saya akan buat live hari-hari 9 pagi dan 9 malam untuk saya memberikan topik-topik yang boleh membantu kita semua berada di dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan tempoh jangka masa yang lebih panjang, dan kita akan menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna sikit dengan sisa-sisa kehidupan yang kita ada. Walaupun mungkin kita ada lagi 100 tahun untuk hidup, jadikan 100 tahun untuk hidup tu 1 tahun yang sangat bermakna untuk kita. Alright. So, yang ketiga ni saya rasa paling obvious. Paling obvious kepada student-student saya share ni berdasarkan pengalaman saya telah membantu lebih daripada 200 orang untuk turunkan berat badan mereka dan mengecilkan tubuh badan mereka. Boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali? Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan saya seorang fitness coach. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Dan insyaAllah sekiranya saya telah membantu lebih daripada 200 orang, saya pun mungkin akan bantu lebih lagi orang untuk kita bantu mereka. Sebab target saya pada tahun 2020 ni adalah untuk membantu sebanyak 4,500 orang. Jauh lagi perjalanan, tapi dengan adanya Batak Warriors, insyaAllah kita punya target akan berhasil. Okay, now siapa sini yang dah ready untuk poin yang ketiga, boleh tak komen lagi dah ready. Saya nampak ada beberapa sahaja yang dah ready ni. Puan Ai Umairah daripada Melaka, daripada Ai Suka. Okey, Puan Asma Muhammad pun dah ready. Alright, siapa lagi yang dah ready tu? Puan Faikah ready. Siap ada keluar api lagi kan apa. Baik-baik jangan main bunga api sangat, takut melecur tangan. Okay, now yang ketiga adalah cukupkan rehat, kurangkan stres. Cukupkan rehat, kurangkan stres. Kenapa tau? Benda ni adalah sangat-sangat tipikal kepada rakyat Malaysia lah, especially rakyat Malaysia memang ada banyak masalah ini. Kenapa? Sebabkan rakyat Malaysia ni berada di dalam sebuah negara yang saya katakan sebagai developing countries. Especially tengah-tengah PKP ni, banyak antara kita yang ada sedikit kegusaran tentang masalah ekonomi mereka. Mereka mungkin ada sedikit kegusaran tentang bagaimana pula mereka nak menyara kehidupan family mereka dengan kekangan kewangan yang sebabkan mereka tak berjaya, tak dapat untuk bekerja. Banyak company tutup, banyak bisnes tutup. Antara yang paling ketara sekali, bisnes perhotelan, bisnes pelancongan, dalam dalam yang jual makanan-makanan kat tepi jalan tu, tapi tak mampu nak ada buat delivery sendiri ke macam mana ke. Mungkin mereka tak ada ilmu ke ataupun apa ke, tapi kita letak topik tu ke tepi. Perasaan stres tu wujud pada setiap each and every one of us. Saya pun ada sedikit rasa stres. In fact, semua orang dekat sini pun ada sedikit rasa stres. Cumanya kita kena kawal perasaan stres tu. Sekiranya kita stres, kita akan turun lemak kita ke bahagian perut banyak gila. So dengan cara mengurangkan stres, ianya akan membantu sedikit untuk mengempiskan perut kita. So that's why macam ni tau. That's why macam ni. Macam manakah caranya untuk mengurangkan stres? Macam manakah caranya untuk kita bagi rasa lebih tenang?
dengan banyaklah benda-benda motivasi yang kita boleh baca buku ke ataupun kita boleh dengarkan. Tapi macam yang saya pernah buat dalam formula 613 tu, ianya merangkumi sekali tentang topik emosi, tentang topik motivasi semua sekali kan. InsyaAllah kalau you all nak tahu lebih lanjut, tekan button like, follow Facebook page IK, dan setiap hari akan adalah benda-benda yang korang akan tengok. Setiap pagi 9 pagi saya akan buat live, 1 petang saya akan bagi kata-kata semangat. Harapnya bersemangatlah korang. Okay, pukul 3 kita akan bagi video-video testimoni, dan pukul 9 malam kita akan buat live lagi pada topik-topik yang lain pula. So that's why ini adalah kami punya inisiatif untuk memberikan untuk membantu seramai mungkin orang menurunkan berat badan mereka sebanyak yang sepatutnya dan menjadi lebih sihat. So sekiranya korang belum lagi like Facebook page IK, memang sangat gila kesian. Kesian gila. So please like Facebook page IK. Mari kita beramai-ramai di dalam Facebook page IK ni, sedang ramai-ramai kita dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat sekarang ni. Okay. Now, yang tadi tu pasal cukup elakkan stres, cara dia macam mana? Antara cara yang saya selalu gunakan adalah cukupkan tidur kita juga. Cukupkan tidur, berada di dalam circle Allah. Berada dalam circle positif, alright, berada dalam circle positif, berada dekat dalam kawan-kawan yang tak yang positif jugalah So antara cara dia juga adalah boleh je contact kita punya wakil-wakil, ejen-ejen, stokis-stokis. Boleh juga WhatsApp dekat nombor telefon yang saya dah pin dengan komen tu untuk berada di dalam circle positif nak kurus sihat cepat dalam WhatsApp group. Sebab kita hari-hari kita akan bagi semangat di dalam tu. Kita tengah develop satu circle positif yang sekarang ni adalah dalam 100 lebih orang, ada kan, dekat 200 orang dah. Tujuan kita adalah supaya alhamdulillah konsep formula 613 yang merangkumi motivasi, yang merangkumi kata-kata semangat untuk kita terus dan berjaya dalam fitness journey kita yang nak turunkan berat badan, akan berjaya menjadi diri kita lebih sihat. Sebab ramai orang dekat sini, ramai orang yang saya perasan diorang ni senang stres. Diorang mungkin senang gila stres over small stuff, over benda-benda yang kecil. So that's why benda tu normal. Sebabkan kita berada dekat Malaysia, terutamanya dalam musim sekarang ni yang memang tak membantu langsung untuk kita jadi lebih tenang. Cara yang lebih tenang of course dengan cara connectkan diri kita dengan Allah. Of course juga kita kena cari circle yang positif. Berminat untuk join nak kurus sihat cepat, WhatsApp kita punya ejen, WhatsApp kita punya stokis, WhatsApp kita punya wakil-wakil, WhatsApp juga nombor telefon yang saya dah letak di pin komen tu. Cakap nak berada di dalam circle sihat, nak kurus sihat cepat. InsyaAllah kita akan cuba bantulah. Right? Kalau katakan nampak macam tak berapa nak positif sangat orang tu, kita tak bagi masuk. Atau mungkin kena remove. Macam remove, kena blacklist terus. Tak adalah. So point dia kat sini adalah kita nak create positive circle. Orang yang masuk pun kenalah positif juga kan. Okay, now itulah yang ketiga. Yang ketiga, okay, yang keempat, siapa dah ready yang keempat? Boleh tak komen siapa yang dah ready nombor 4? Kalau dah ready nombor 4, komen dah ready nombor 4. Tapi sebelum saya nak tengok komen ready nombor 4 tu, saya nak bagi tahu sikit yang kami ada sejenis makanan. Ini adalah sejenis makanan yang kami namakan ni sebagai superfood. Superfood ni telah membantu student-student kami yang dulu rasanya macam aku ni tak boleh lah makan nasi satu sendok je kan. Nasi sendok ni satu tak cukup ni. Aku kena makan nasi 5 pinggan sekali makan. Kena minum air macam-macam. So baru dia rasa kenyang. So kalau macam itu jenis orang yang saya jumpa, ataupun jenis yang orang suka mengunyah sepanjang masa, saya memang akan paksa dia ambil superfood ni. Sebab superfood ni akan bantu saka yang mengajar dia untuk makan banyak sangat, supaya kurangkan sikit makan. So alhamdulillah superfood ni telah membantu ramai student-student kami yang dulunya rasa macam sangat-sangat susah nak cover, nak kawal mulut dia daripada nak mengunyah saja. Saya suruh dia ambil superfood. Alhamdulillah dia dah berjaya mengawal rasa lapar dia tu dalam tempoh jangka masa yang panjang. Kepada mereka yang sedang berpuasa, kepada mereka yang sedang berpuasa 6,
pada bulan Syawal ni, saya yakin memang itu adalah satu dugaan yang besar, terutamanya bila kita berpuasa dekat rumah, orang keliling kita tak puasa pun, kita tengok anak kita makan, walaupun hanya makan nasi dan telur sahaja pun kita dah terliur dah. That's why memang kena ambil superfood, sebab ia akan mengawal kita punya rasa selera makan tu, dan kita boleh rasa kenyang sampai ke petang. Macam Cik Tah selalu beritahu, dia punya rasa kenyang sampai ke petang tu, dekat petang-petang tu dia siap boleh exercise lagi setajam. So macam itulah sebenarnya efek superfood ni kepada mereka yang nak turunkan berat badan. Okay, now saya nak baca sikit komen, boleh tak? Sementara tengah tunggu siapa lagi yang dah ready. Alright, tengok air pun dah terliur. Taklah jemu saka tapi kenapa badan makin naik, heran. Itu bukan heran, itu adalah normal bagi mereka yang tak makan mengikut keperluan kalori mereka. Puan Zaliha Syarif, Puan Faikah Nazmi, betul tu, tengok air pun terliur kan. In fact bukan tengok air dia terliur, nak mandi pun rasa macam nak menadah saja lidah kita tu. So that's why that's why lah ambil lah superfood, senang cerita. Boleh kawal sikit rasa nafsu, serakah, nak mencekik tu kan. Syah nak tahu, kalau kita ni kurus dan cuma nak kecilkan peha je, boleh ke join WhatsApp group tu? Boleh je. Boleh je. Puan Faikah Nazmi, tengok siapa yang berhampiran dengan Puan Faikah Nazmi, kontak ejen kami, wakil kami yang berhampiran dengan kawasan Puan Faikah Nazmi, ataupun paling mudah klik WhatsApp link yang saya berikan. Nanti kita akan bantulah untuk invite dalam WhatsApp group tu. Kemudian Puan Asimah Adnan dah ready. Puan Azan Afah, I am ready Captain. Alright, ready. Puan Nurul Ikin dah ready. Okay, alhamdulillah, so ramai dah ready. Nak baca sikit komen Cik Tal last kali tu. Cik bukan Puan, minta maaf. Cik Faikah, minta maaf. Okay, Puan Azita, alhamdulillah dah selesai puasa 6. Puasa tapi kenyang, tengok orang makan pun tak teringin pun, badan rasa sangat bertenaga. So alhamdulillah, saya baru hari yang kedua, sebab banyak now benda yang menghalang saya. So now yang keempat, okay, yang dah ready tu yang keempat, saya nak baca sikit komen kalau ada dekat sebelah sini. Alright. Hai T Zaidah Raja Ahmad, hai Mazni Aina, okay, Puan Nur Syahirah. So kepada mereka yang sedang menonton saya dekat mana-mana platform, Facebook group mana-mana, please like, follow Facebook page saya. Okay. Yang keempat pula ada. Apakah dia? Yang keempat ni apa? Keempat ini adalah biasanya perempuan lah. Saya rasa perempuan kot. Lelaki pun ada juga sebenarnya. Okay. Cuba elakkan pengambilan ubat yang melibatkan hormon. Hormon apa? Hormon perempuan. Contohnya macam ubat kontraseptif, ataupun ubat perancang kehamilan, ataupun ubat hormon secara general. Sebab benda tu akan mengganggu proses kita untuk turunkan berat badan. Mungkin kita rasa dah makan sikit, tapi kita punya berat naik macam makan apa je kan. So that's why cuba elakkan pengambilan ubat-ubat tertentu. Antara ubat yang berkaitan dengan hormon juga, selain daripada ubat perancang kehamilan, selain daripada ubat hormon-hormon yang lain, ubat hormon yang biasanya dijual kepada perempuan lah kan. Tujuan dia untuk improve aset lah benda semua. Faham Okay, kemudian ubat yang berkaitan dengan ubat insulin. Ubat insulin ni contohnya diamalkan untuk pesakit darah, untuk pesakit kencing manis. Ada juga ubat-ubat tertentu, ubat yang berkaitan dengan darah tinggi juga. So that's why cuba bercakap dengan doktor masing-masing, macam manakah caranya untuk tak mengambil ubat-ubat tersebut tapi boleh mencapai kita punya purpose ambil ubat tu. Contohnya macam saya punya suggestion tentang ubat kontraseptif ni, ubat perancang kehamilan, cuba gantikan ubat tersebut dengan cara lain, macam pakai IUD contohnya kan. Still lagi mencapai purpose dia, iaitu tak nak pregnant, tapi guna cara lain yang tak mengganggu progres kita untuk turunkan berat badan. Dan juga insulin ataupun ubat darah tinggi, cuba bercakap dengan doktor ada tak cara lain selain daripada ambil insulin, daripada ambil darah tinggi, ubat darah tinggi dan sebagainya. Sebab memang ianya akan mengganggu proses kita untuk turunkan berat badan. Kan kalau katakan you all betul-betul serius untuk turunkan berat badan, cuba cakap dengan doktor dulu. Kurangkan pengambilan ubat tu. Sebab memang dia akan ganggu Dan dia akan ganggu macam mana tahu? Dia akan ganggu bukan setakat ganggu kita punya berat badan saja, dicampur pula dengan stres, dicampur pula dengan tak tahu makan mengikut keperluan kalori, campur pula tak exercise. Memang dia akan turun ke perut dulu. So perut, peha,
pinggul memang akan terkesan kalau ambil ubat-ubat macam ni. Betul tak apa saya cakap kepada mereka yang mungkin pernah ataupun sedang mengambil ubat perancang kehamilan? 3 tempat ni yang paling obvious sekali akan naik, termasuk lelaki. Lelaki bukanlah dia tak ambil ubat perancang kehamilan dah. Kenapa? Lelaki biasanya kalau mereka ada masalah kebuncitan tu, dia punya badan sebelah perut ke atas tu nampak macam besar. Bukannya sadar, tapi tak, itu semua lemak. So that's why sangat penting, sangat gila penting untuk kita ada ilmu. Sebab bila kita ada ilmu dan kita nak turun, progres ataupun proses kita nak turunkan berat badan tu akan jadi lebih mudah. Cuba bayangkan kepada mereka yang belum lagi berkahwin, nak berkahwin kan. Mungkin rasa macam, mungkin lelaki rasa nak tackle seorang awet ni macam alamak macam mana malu segan aku, badan aku gemuk kan. Cubalah cara macam ni. InsyaAllah memang kalau katakan follow betul-betul cara macam ni memang akan memberi kesan yang sangat cepat. Kalau katakan you all ada ilmu yang betul, nak faham, nak tahu macam mana cara kami membantu orang lain untuk turunkan berat badan. Seperti Kak Asmah tadi, saya tunjuk gambar tadi kan. Bolehlah WhatsApp dekat nombor telefon, dekat negeri ataupun dekat wakil masing-masing yang berhampiran kawasan korang. Dan juga dengan ejen dan stokis kami, ataupun paling mudah WhatsApp lah nombor telefon yang kita dah letak di ruangan pin komen tu, supaya kita akan dapat membantu mereka yang berminat untuk dibantulah. Yang berminat untuk dibantu sahaja kontak, okey. Yang kadang-kadang ni diorang tak berminat dibantu tapi nak kontak juga. Okey. Nombor 5, siapa dah ready untuk poin yang kelima boleh tak komen dah ready yang kelima. Saya nak tahu sikit siapa yang dah ready untuk yang kelima. Yang terakhir, poin kita yang terakhir sebelum kita mengakhiri Facebook live kita pada hari ini. Hari ini adalah hari Isnin. Biasanya hari Isnin orang akan cakap apa? Orang akan cakap Monday blues dan sebagainya kan. Cuba elakkan Monday blues sangat. Tak ada Monday bluesnya. Itu semua datang daripada sini. So that's why kadang-kadang kita kena kuatkan semangat kita. Kuatkan semangat kita supaya tak ada perkataan Monday blues. Tak ada hari yang mendatangkan sebarang ketidakselesaan kita untuk membuat sesuatu. Setiap hari adalah hari yang baru untuk kita untuk melakukan sesuatu benda yang lebih baik daripada hari semalam. So kalau kita tak jadikan hari ni sebagai hari yang baik, so itu semua salah kita. So that's why sangat gila penting untuk kita ada ilmu juga. So dah ready yang kelima. Saya nak baca sikit siapa yang dah ready. Puan Nurul Ikin dah ready. Putra Yasir, Tuan Putra Yasir dah ready. Kak Asmah dah ready. Puan Sanisa Saini dah ready. Puan Ai Umaira dah ready. Puan Azita Tarmizi pun dah ready yang kelima. Puan Faikah Nazmi dah ready. Okay. Puan Nur Suzaifa pun dah ready. Okay, now yang kelima sekali adalah benda yang memang klise, memang normal. Minum air dengan banyak. Bila kita minum air dengan secukupnya, okay, Puan Izan Cookies pun dah ready. Sekiranya kita minum air dengan secukupnya, insya-Allah kita akan secara tak langsung membuang toksin-toksin di dalam badan kita supaya badan kita boleh terima banyak nutrien-nutrien yang baik. Kadang-kadang kan bila kita makan vitamin-vitamin tertentu kan, kita expect vitamin tu terserap kat dalam badan kita, tapi mungkin tak dapat terserap sangat sebabkan terlalu banyak sangat toksin. Terlalu banyak sangat benda yang tak elok dekat dalam badan kita yang belum dapat dikeluarkan. So that's why nak membersihkan badan kita adalah dengan cara minum air dengan banyak. Biar sampai air kencing kita ataupun urin kita berwarna jernih, supaya setiap kali kita tengok urin kita, kita tahu oh sebenarnya aku cukup air ke tak cukup air. Kalau katakan urin kita berwarna macam ni, okay, warna macam salivin tip ni kan, oren dia macam ni, kuning macam ni, bermaksud kita tak cukup air. Kita tak cukup air. Tapi kalau katakan urin kita berwarna kabel ni, warna kabel ni warna kuning macam ni kan, ini biasanya mengambil vitamin tertentu, contohnya vitamin B kompleks ataupun multivitamin yang menyebabkan urin kita berwarna kuning macam ni. Jadikan urin kita warna macam ni pun boleh, ataupun warna kuning, warna cerah. Warna cerah. So bila dengan warna cerah, warna jernih. Lah kenapa warna cerah kan? So warna jernih. Warna cerah ni macam kencing bercahaya pula. So apa lagi warna nak tengok So warna macam ni lah. Warna macam ni menunjukkan kita tak cukup air. So minum air
dengan secukupnya, insya-Allah kita akan lebih mudah juga menurunkan berat badan, dan secara tak langsung perut kita pun akan makin kempis. So that's why student saya memang sangat-sangat menitik beratkan berapa banyak air yang dia minum dalam sehari, supaya apa yang dia buat tu dia akan dapat progress. So that's why mereka yang follow kita punya program, especially Titanium, sebab saya dapat monitor mereka secara long term. Okay, mereka akan dapat, saya akan nampak progress diorang lebih ketara lagi. Saya akan lebih mudah kawal mereka punya progress sebabkan mereka bersama dengan saya selama sebulan. So boleh contact seperti macam saya cakap tadi. Boleh contact wakil-wakil Batak Fitness, ejen Batak Fitness, stokis Batak Fitness yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Sekiranya you all tak tahu siapa yang berhampiran kawasan masing-masing, bolehlah WhatsApp dekat nombor telefon yang saya dah letak di ruangan pin komen tu. Alhamdulillah, supaya kita akan dapat bantu you all untuk turunkan berat badan sekiranya you all rasa macam kurang rasa berkeyakinan dengan diri sendiri. Okey, saya rasa itu apa yang saya nak beritahu. Saya nak memperkenalkan diri saya buat kali terakhir pada live ni. Nama saya Syah daripada Batak Fitness. Saya nak ucapkan welcome kepada mereka yang mungkin kali pertama menonton live saya, mungkin yang kali pertama komen, kali pertama like Facebook live saya ni. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi malam karang, malam karang pada jam 9 malam. Pada topik yang seterusnya, malam ni saya akan bagi tahu tentang kenapa, ataupun saya nak bagi tahu tentang statistik COVID-19. Kenapa kematian daripada COVID-19 ni datang kebanyakan daripada orang yang berpenyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Sekiranya korang risau darah tinggi korang, kencing manis korang akan mengganggu kita punya tahap kesihatan, akan mengganggu kita punya, orang cakap, mortality rate kita pada COVID-19 punya pandemik ni. Tontonlah Facebook live kita pada malam ini. Sebab sekiranya you all ada masalah kencing manis, ada masalah darah tinggi, ataupun korang kenal sesiapa yang ada masalah kencing manis dan darah tinggi tu, invite diorang, paksa diorang, tarik telinga diorang untuk tengok Facebook live saya pada malam ini jam 9 malam. Sebab insya-Allah topik yang saya akan cakap pada malam ini akan berkisar tentang macam mana saya telah membantu student saya yang ada masalah kencing manis, yang ada masalah darah tinggi, kembali okey bacaan gula di dalam darah mereka, supaya mereka boleh hidup sejahtera selama mungkin tanpa bergantung harap kepada ubat-ubat doktor. Ada juga saya nak bagi tahu ni, ada salah seorang student saya, dia ada masalah kencing manis, pergi jumpa doktor check, kau ni ada masalah kencing manis, border. Okey, 2 bulan lepas tu, lepas dah dia follow program Elite X, program VIP kita, FYI VIP kita dah tak ada. Okey, dia kembali dengan result yang normal sampai doktor cakap diet you adalah diet yang terbaik. Tak percaya, tunggu nanti kita akan upload kita punya testimoni setiap hari jam 3 petang di dalam Facebook page IK. So be sure untuk like, untuk follow Facebook page IK supaya kita semua akan dapat manfaat daripada Facebook page IK ni. Okey, itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.